Selamat sejahtera semua. Pada hari ini saya dan 4 lagi orang ahli kumpulan saya akan membentangkan satu laporan reflektif mengenai isu dan cabaran pengurusan di Museum Kucing di BKU. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cik Badrul. Saya Jian Zirani binti Sailis, nombor metrik 107084. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan pengenalan iaitu Museum Kucing. Baiklah, Museum Kucing ini ditubuhkan pada tahun 1993 yang dimiliki oleh Dewan Beranaya Kucing Utara di BKU. Museum tersebut mempunyai lebih kurang 4,000 artifak yang dipamerkan. Selain daripada itu, museum tersebut juga berkeluasan seluas 1354.9 persegi. Dan museum tersebut juga dikenali sebagai City of Cat kerana banyak menyimpankan kepelbagaian koleksi kucing sepertinya patung kucing, komik, frame, tugu dan lukisan, serta banyak mempamerkan gambar-gambar kucing. Museum ini juga ditubuhkan atas tujuan untuk menjaga dan memelihara pengurusan seni budaya untuk dijadikan sebagai ilmu pengetahuan kepada masyarakat di luar sana. Selain daripada itu, tujuan lain juga untuk memelihara koleksi, pengurusan pameran dan menyediakan dan pengurusan terhadap audiens. Ia juga menjadi salah satu tujuan mengapa museum ini ditubuhkan kepada halayak ramai. Selain daripada tujuan, terdapat juga beberapa fungsi museum ini ditubuhkan. Antaranya salah satu ialah dijadikan sebagai pusat pemeliharaan warisan dan budaya dan juga menjadi salah satu platform pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih mengenali museum tersebut. Selain daripada itu, museum tersebut juga berfungsi sebagai destinasi pelancongan untuk kepada pelancong yang datang melawat ke museum tersebut. Hal ini boleh dikatakan kerana terdapat kepelbagaian fungsi yang disediakan di museum tersebut untuk menarik minat pelancong yang akan datang. Kepentingan museum dan galeri. Yang pertama, Cat Museum di BKU menyumbang kepada pendidikan awam di mana pengunjung dapat belajar mengenai sejarah, budaya dan banyak lagi melalui pameran visual yang ada di sana. Di Cat Museum di BKU, pengunjung awam termasuklah pelajar sekolah boleh memahami tentang sejarah kucing di dalam budaya manusia, khususnya berkaitan dengan masyarakat di Sarawak. Yang kedua, Cat Museum di BKU berfungsi sebagai tempat penjagaan warisan budaya. Cat Museum di BKU menyimpan banyak sekali koleksi artifak, gambar, poster dan patung berkaitan dengan kucing di seluruh dunia. Terdapat juga fosil kucing hutan yang sudah diawetkan serta dipamerkan di sana. Koleksi ini sangat unik, malah mencerminkan identiti bandaraya kucing sebagai Cat, the City of Cats. Pemeliharaan koleksi seperti ini sangat membantu memastikan nilai budaya dan sejarah ini akan terus hidup untuk generasi yang seterusnya. Yang ketiga, Cat Museum di BKU boleh memberikan banyak faedah kepada masyarakat seperti menjadikan luar inklusif yang mempertemukan pelbagai lapis masyarakat yang menggalakkan kreativiti serta meningkatkan kesedaran tentang isu kemanusiaan dan alam sekitar, terutamanya kepada kucing hutan yang hampir pupus. Dari segi konteks ekonomi, Cat Museum di BKU sering dikunjungi oleh para pelancong antarabangsa dan masyarakat tempatan yang turut membantu perkembangan ekonomi pelancongan di Kuching. Secara pribadi, peranan besar museum dan masyarakat menjadikan saya lebih menghargai
Cat Museum di BKU yang bukan sekadar tempat mengambil gambar, malah menjadi sebuah tempat yang mempunyai nilai dan identiti sejarah tempatan dan simbol kebanggaan kepada masyarakat Sarawak. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Sebadrul. Nama saya Nurshima Bidini Jam, nomor metrik 105871. Hari ini saya akan membentangkan ringkasan mengenai cabaran pengurusan utama yang dihadapi oleh Kuching Museum di Kuching. Isu pertama ialah cabaran infrastruktur dan akses fizikal. Walaupun Kuching Museum terletak di bangunan di BKU yang unik, akses masuk sebenarnya sukar bagi pengunjung, iaitu pertama sekali, tempat letak kereta untuk pelawat agak jauh, iaitu mereka perlu menaiki tangga yang tinggi sebelum sampai ke pintu masuk museum. Hal ini menjadikan ramai pelawat, terutamanya warga emas, kanak-kanak dan pelawat luar berasa penat atau teragak-agak untuk masuk. Sementara itu, parking basement yang lebih dekat hanya untuk pekerja sahaja, menyebabkan museum kelihatan kurang mesra pengunjung. Isu seterusnya ialah penglibatan audiens. Walaupun bertema kucing dan menarik untuk pelancong, pameran di museum masih bersifat statik dan kurang elemen digital. Generasi muda biasanya mencari pengalaman interaktif seperti skrin sentuh, video, atau teknologi AR. Disebabkan kekurangan teknologi moden, pengalaman pelawat menjadi kurang menarik dan tidak imersif. Jika tidak diperkemas, tema museum boleh dianggap terhad dan tidak mampu menarik audiens yang lebih luas. Pengurus museum perlu lebih kreatif, misalnya melalui pameran sementara, program seni, bengkel komuniti, dan kolaborasi dengan artis tempatan untuk menambah nilai kepada pameran yang sedia ada. Isu ketiga ialah persepsi awam terhadap kemudahan museum. Gabungan parking yang jauh, perjalanan yang memenatkan, serta ketiadaan teknologi menyebabkan pelawat merasakan museum ini tidak mesra pengunjung. Hal ini memberi kesan kepada jumlah pengunjung dan menjejaskan reputasi museum sebagai tarikan utama Bandar Kuching. Maka dengan ini, Kuching Museum menghadapi 3 cabaran utama. Yang pertama sekali ialah akses dan infrastruktur yang tidak mesra pengunjung. Yang kedua ialah penglibatan audiens yang rendah akibat kekurangan teknologi. Dan ketiga ialah persepsi pelawat bahawa museum kurang mudah diakses. Dengan memahami cabaran ini, pihak pengurusan boleh merancang strategi penambahbaikan yang lebih kreatif, inklusif dan berfokus kepada pengalaman pengunjung. Salam sejahtera, nama saya Rebecca Samaan Abanjan, nombor metrik 107427. Baiklah, saya akan membentangkan bahagian refleksi entry focus. Pertama, melalui refleksi mendalam, kami memahami bahawa pengurusan museum sebenarnya sangat kritikal dan kompleks. Museum bukan sekadar tempat mempamerkan artifak, tetapi berperanan juga sebagai penjaga warisan, pusat pendidikan dan juga tarikan pelancong. Kami juga sedar bahawa komitmen terhadap konservasi memerlukan profesionalisme yang tinggi dan kejayaan museum yang sangat bergantung kepada kepercayaan awam. Untuk kedua pula, dari segi penilaian nilai, kami melihat betapa pentingnya nilai integriti dan rasa hormat dalam pengurusan museum. Integriti memastikan artifak didokumentasikan dengan tepat, keuangan yang diurus secara telus dan operasi juga bebas rasuah. Selain itu, nilai hormat seperti tidak menyentuh pameran dan menjaga kebersihan ruang museum adalah tanggungjawab semua pengunjung. Ketiga pula, dari aspek kesedaran diri, lawatan ini menjadikan kami lebih sedar bahawa setiap pengunjung sebenarnya adalah penjaga warisan. Integriti diri, pemikiran terbuka dan kesediaan untuk menerima inovasi sangat penting juga dalam memastikan museum ini kekal relevan untuk generasi yang masa hadapan. Sebagai kesimpulan, lawatan ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kepentingan beretika, bertanggungjawab dan berinovasi dalam menguruskan museum. Ia juga mengukuhkan kesedaran kami tentang peranan museum dalam pendidikan dan identiti budaya. Secara peribadi, refleksi ini akan meningkatkan komitmen saya untuk menyokong pengurusan museum yang lebih berkesan, beretika dan relevan pada masa hadapan. Sekian saja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.